Sebenarnya kebetulan ketika saya membuat masters pada tahun 1986, masa itu jumpa dengan Hisham ya, di London ya. Hisham ni kenal lama dengan saya. Sehari jumpa dengan saya, dia kata dia teringin nak makan nasi lemak. Lama tak balik Malaysia, dia datang rumah saya makan nasi lemak ya. Ketika itu sebenarnya saya buat masters dan pada waktu itu Public Record Office baru saja mengeluarkan dokumen-dokumen rahsia yang mereka simpan berkaitan dengan kaum muslimin, dan saya antara orang yang awal melihat dokumen-dokumen itu untuk melihat bagaimana British memainkan peranan dalam menindas ikhwan, khususnya tahun 1948 dan 1954. Dokumen-dokumen itu sebenarnya ada pada saya, dan siapa yang berminat boleh saya berikan. Kerana kebetulan pada bulan Februari yang lalu saya pergi sekali lagi ke UK dan saya berjaya mendapatkan foto ataupun filem hampir semua dokumen-dokumen yang dikeluarkan itu. Yang kedua, saya agak nasib baik kerana saya juga merupakan pensyarah pelawat kepada Universiti Kahirah sejak tahun 2003, dan hingga tahun lepas, tahun sebelum ini saya telah melawat Mesir sebanyak 17 kali. Selepas revolusi, saya melawat, sebelum revolusi saya melawat pada bulan November 2010, kemudian berlakunya revolusi atau kebangkitan pada bulan Februari sekitar itu, dan saya melawat sekali lagi pada bulan Mei, dan seterusnya ketika berlakunya pilihan raya memilih ahli parlimen. Oleh itu saya berkesempatan untuk melihat bagaimana senario dan juga dapat bertemu dengan beberapa orang pemimpin. Sebelum ini saya pernah membuat interview yang agak panjang dengan Mehdi Akif, dan juga ketika lawatan ini saya bertemu dengan Jamal Hishmat, seorang tokoh Ikhwan Muslimin, dan dengan sebab itulah saya antara orang yang di blacklist dalam ke Mesir ya. Dan yang terakhir bila saya pergi ke sana, saya pergi dengan Syed Azman. Saya lihat beliau jalan laju, tak ada apa-apa ya. Saya ditahan 1 jam, 2 jam, 20 minit, itu biasa ya. Dia duduk depan saya, lepas tak ada apa-apa, saya kena tahan ya. Saya sebut, ditanya kenapa, saya kata memang saya blacklist. Tapi sebabkan saya dijemput oleh pihak universiti, mereka lepaslah sebab sebagai profesor pelawat Universiti Kahirah, saya dijemput untuk menyampaikan kuliah kadang-kadang 3 bulan, 5 bulan, 6 bulan sekali. Tetapi tahun lepas saya buat keputusan tak pergi kerana menjangka ke pilihan raya ditangguh dari sebulan ke sebulan, akhirnya langsung tak pergi ke Mesir ke tahun lepas. Tuan-tuan dan puan-puan, saya tidak mau berbicara panjang, saya nak mulakan dengan ini ya. Isunya berlaku apabila pembunuhan beramai-ramai ke atas penunjuk perasaan, dan ini merupakan suatu tindakan yang paling kejam, disebutkan tadi oleh Tuan Guru Haji Abdul Hadi dan juga oleh Saudara Pengurusi dan juga oleh Haji Mak Sabu. Dan pembunuhan ini merupakan pembunuhan yang berlaku berikutan tersingkirnya Morsi. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, sebelum ini juga telah berlaku beberapa pembunuhan ke atas mereka yang berkumpul secara aman. Satu kesimpulan yang saya buat daripada sini ya, daripada pembunuhan ini ialah apabila sampai kepada pendukung-pendukung kepada Islam, tidak ada belas kasihan. Itu prinsipnya ya. Tidak ada belas kasihan. Dan ini saya akan tunjukkan bagaimana sejak tahun 1948 hinggalah yang berlaku baru-baru ini, seolah tidak ada belas kasihan apabila membabitkan penggerak kepada kebangkitan Islam. Saya nak tunjuk tuan-tuan semua tengok gambar-gambar ni, termasuklah gambar yang ujung sekali ni, bagaimana mayat dibakar ya. Dan semuanya dah, saya tak akan tunjuk lama-lama gambar ni, dan bagaimana dikatakan lebih 2,000 orang mati dibunuh, ada yang mengatakan lebih, dan melahirkan apa yang dipanggil sebagai Raba'ah ataupun Pat ya. Dan ini adalah Masjid Raba'ah yang dibakar, dan ini menunjukkan betapa kejam dan luar biasa tindakan tentera yang dianggap sebagai unprecedented dalam sejarah moden ya. Dalam sejarah mutakhir ini tidak berlaku pembunuhan secara kejam, secara yang ganas sebagaimana yang berlaku di Raba'ah dan tempat-tempat di Kahirah pada waktu yang saya sebutkan tadi ya. Dan ini dilakukan oleh kumpulan tentera yang ternyata sekali membuat pendekatan-pendekatan ganas, pendekatan-pendekatan yang tidak ada peri kemanusiaan. Tuan-tuan dan puan-puan, seperti biasa apabila saya buat presentation, saya akan tunjuk peta dulu, sebab kita ni bukan hari tengok peta ya. Nak tunjukkan peta ni untuk menggambarkan bagaimana strategiknya Mesir itu. Disebutkan oleh Tuan Guru tadi bahawa Mesir ini merupakan sebuah negara yang terletak di persimpangan antara timur, barat dan juga Eropah ya. Dan kerana pentingnya itulah, kalau kita lihat di sini, apa yang berlaku di Mesir akan membawa perubahan ke atas dunia. Dengan sebab itulah apabila berlakunya kebangkitan Ikhwan Muslimin pada tahun 1930-an dan 40-an, seorang pengarang yang menulis buku tentang The Politics of Assassination menyebut bahawa
kematian Hassan al-Banna pada tahun 1949 itu sebenarnya merubah sejarah dunia. Kalau beliau tidak mati, kemungkinan dunia berubah, karena sejarah membuktikan perkembangan-perkembangan yang berlaku di Mesir itu akan berkesan besar kepada dunia sunnah. Dan terbukti pada tahun 1906 apabila berlakunya apa dipanggil sebagai gerakan Islah, ia memberikan kesan bukan sahaja di Timur Tengah tetapi juga di seluruh dunia termasuk alam Melayu. Mau tidak mau kita melihat perkembangan Islam pada hari ini sebahagiannya merupakan sumbangan kepada gerakan Islah. Sebagai contoh sahaja, antara perkembangan Islah yang paling penting ialah perkembangan pendidikan moden yang dinamakan madrasah. Dan madrasah inilah yang kemudiannya berkembang di Malaysia, yang turut melibatkan lulusan daripada Al-Azhar. Dan kita tahulah bagaimana madrasah ini mainkan peranan. Saya membuat kajian tentang pilihan raya, kawasan-kawasan yang dimenangi oleh PAS sebagai besarnya merupakan kawasan-kawasan yang ada madrasah. Itu disebutkan bahawa ada PAS, ada pondok, ada padi, PAS menang. Kalau tak ada pondok, tak ada PAS, tak ada padi, payah nak menang, tidur. Tapi sekarang dah berubah. Itu teori lama. Teori baru ni dengan adanya media dan sebagainya membolehkan perubahan-perubahan bukan lagi berdasarkan kepada itu, kerana dunia telah pun mengalami perubahan-perubahan yang amat drastik. Tuan-tuan dan puan-puan, latar belakangnya Husni Mubarak, semua tuan-tuan dah tahu bahawa beliau memerintah selama 30 tahun, hampir 30 tahun, tetapi digulingkan selepas 18 hari berlakunya demonstrasi. Dan dia tahu Mubarak mendapat dukungan Barat, disebutkan oleh Tuan Guru tadi bagaimana dukungan Barat itulah yang membolehkan beliau berkuasa. Dan di Mesir sebenarnya pada zaman Husni Mubarak juga ada pilihan raya, termasuklah pilihan raya yang diadakan secara berkala sebagaimana yang diputuskan, tetapi pilihan raya sana itu agak berbeza. Saya sempat mendapatkan beberapa gambar bagaimana proses pilihan raya, termasuk yang bawah itu ya, nak pergi ke pusat mengundi, termasuk masuk ke tingkap, masuk ke bumbung ya. Dan akhirnya Husni Mubarak menang besar ya, 90% undi ya. Dan di kawasan-kawasan di mana dia ada pilihan raya dikawal rapi dengan tentera ya. Dengan sebab itu saya akan tunjukkan nanti ya, bagaimana satu ketika Ikhwan bisa sampai mencapai kemenangan besar, lebih 80 kursi, tetapi kemenangan kalah dengan satu kursi ya. Sebab pilihan raya ini merupakan pilihan raya yang sekadar diadakan, dan pada zaman Husni Mubarak kadar peluang undi sekitar 10% sahaja ya. Tetapi beliau menang lebih 90% undi. Yang pentingnya demokrasi mengesahkan bahawa beliau ini seorang yang popular ya. Ini yang berlaku di Mesir ya. Mana nak katakan Mesir tak ada pilihan raya, ada pilihan raya, tetapi pilihan raya itu adalah pilihan raya yang sifatnya sedemikian ya. Tetapi setelah lama ya berkuasa ya, saya beri contoh apabila saya berada di Mesir pada bulan November 2010, di mana-mana kita melihat gambar Mubarak, Jalan Mubarak, Suzan Mubarak, Atla Mubarak, Jamal Mubarak, semua Mubarak ya. Tetapi apabila rakyat bangkit, kita pasti Mubarak merupakan orang yang paling dibenci ya. Kebetulan pada waktu itu dah sampai bulan Ramadan dan hampir kepada Adil Fitri ya. Mereka tak mau sebut apa nama ni Naik Mubarak ya, disebut Naik Karim ya. Sebab nama Mubarak tak boleh benci Mubarak. Kurma tak mau bubuh nama Mubarak lagi ya. Benci Mubarak luar biasa. Jalan Mubarak habis, dataran Mubarak habis, semuanya berkaitan Mubarak tidak ada lagi apabila saya pergi pada bulan Mei. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, ada bezanya apa yang berlaku di Mesir dengan apa yang berlaku di Iran. Saya sempat berada di Iran pada sekitar bulan November 1981, sekitar 2 tahun selepas revolusi. Ketaranya di Iran, ketika kita pergi, ke mana-mana kita pergi, ke Ahwas, ke Bostan, ke Khorramshahr ya, ke mana-mana kita pergi, rakyat akan secara bergembira, secara bersungguh-sungguh memperkatakan tentang revolusi. Bersemangat sekali ya. Tetapi apabila saya pergi ke Mesir bulan Mei, saya dapati tak menyebut tentang revolusi, kerana seolah-olah segalanya selesai. Mubarak jatuh, selesai. Itu saja ya. Berbeza betul ya. Bermakna apa yang berlaku di Mesir ini bukan sebuah revolusi. Ia merupakan satu kebangkitan yang menggulingkan Mubarak, yang masih kekal itu masih orang-orang Mubarak, tenteranya Mubarak, polisnya Mubarak, special peran Mabahis Mubarak, perundangannya Mubarak, semuanya Mubarak. Dengan sebab itulah apabila orang menyalahkan Mursi, saya agak kurang berbeza pendapat ya. Sebab sesiapa sahaja yang menjadi pemimpin Mesir akan berdepan dengan suasana di mana seluruh struktur kerajaan itu merupakan tinggalan terlama, bukan satu perubahan besar, bukan satu perubahan di mana presiden membuat suatu pemerintahan berdasarkan acuannya, tetapi beliau terpaksa mengikut acuan-acuan yang telah ada sebelum ini. Dan inilah sebenarnya kesukaran-kesukaran yang terpaksa beliau hadapi. Saya tunjukkan bagaimana slogan-slogan anti Mubarak, dan kita lihat pada waktu itu antara perkara yang paling ketara ya,
yang membolehkan ini berlaku ialah bagaimana generasi muda khususnya ya menggunakan Facebook, menggunakan Twitter dan sebagainya. Dan ada anggapan saya juga bahawa walaupun terdapat banyak persamaan yang akan saya sebutkan sebentar nanti antara perkembangan yang berlaku pada tahun 1954 dengan perkembangan yang berlaku pada tahun 2013, tetapi ada perbezaan dari segi pendekatan-pendekatan yang berkaitan dengan media. Kerana pada tahun 1954 media masih dikongkong oleh kerajaan. Dengan sebab itulah kita dapati apabila berlakunya rampasan kuasa tentera tahun 1954 dan seterusnya pemerintahan Gamal Abdul Nasir, populariti beliau amat luar biasa. Malah apabila beliau mati, dikatakan bahawa parakan jenazah itu dianggap yang terbesar yang pernah berlaku. 5 juta orang menangis di khalayak ramai untuk menyatakan ataupun menyuarakan, menunjukkan rasa sedihnya di atas kematian beliau. Bukan sahaja di di Mesir, di tanah Melayu juga ramai yang menangis ya, kerana pelajar sebut siap PhD. Di Malaysia madrasah-madrasah mengadakan solat raid ya. Sekolah-sekolah mengadakan bacaan Al-Fatihah ya, menghadiahkan kematian semoga seorang pemimpin Islam yang ulung ini diberkati oleh Allah ya. Itulah hebatnya Gamal Abdul Nasir ya. Seluruh dunia ya menganggap beliau seorang hero, seorang yang telah membawa perubahan ya. Tetapi saya yakin pada waktu ini suasana sudah berubah kerana adanya perubahan-perubahan dari segi kemajuan teknologi dan sebagainya. Dan inilah sekarang untuk memberikan, dan ini adalah nak tunjukkan gambar bagaimana apabila berlaku kebangkitan, ibu pejabat NDP dibakar ya. Dalam konteks ini saya amat setuju dengan Tuan Haji Mat Sabri. Kalau ucapan dia menyebut kalau berlaku kebangkitan Malaysia jangan bakar mana orang mengenal, kita beli je. Sebab ada sebut nak buat macam Mesir, usah bakar, kita beli dah kita jadi bangunan kita. Itu saya setuju dengan Tuan Haji Mat Sabri. Sebab banyak pun nak besar sini parti-parti punya kan. Dan ini menunjukkan betapa marahnya rakyat kepada NDP sehingga bangunan itu habis dibakar ya. Baik, tadi disebut oleh Saudara Pengerusi Yang Berhormat Datuk Kemudian Jaafar bahawa Morsi nanti menjadi Presiden Mesir. Saya nak tunjukkan apakah proses-proses mengapa pengulingan beliau itu dianggap sebagai sesuatu yang tidak sah. Segalanya bermula di sini. Selepas berlakunya kebangkitan rakyat yang mengulingkan Hosni Mubarak, satu referendum telah dibuat, iaitu referendum yang meletakkan suatu perlembagaan baru. Dan referendum ini disokong oleh lebih 70% rakyat ya. Bermakna pelantikan Morsi bukan beliau yang rancang, bukan beliau yang buat, rakyat yang memutuskan bahawa ini bentuk pemilihan yang dibuat pilihan raya, dan berdasarkan referendum itulah proses pilihan raya dan demokrasi di Mesir dijadikan sebagai acuannya. Oleh itu segala-galanya bermula dengan referendum ini. Bahawa beliau dilantik berdasarkan kepada keputusan yang dibuat secara peringkat demi peringkat yang menunjukkan rakyat sebenarnya memberikan mandat kepada beliau berdasarkan keputusan-keputusan yang dibuat ya. Dan berdasarkan referendum inilah yang kemudiannya diadakan pilihan raya parlimen secara berperingkat-peringkat. Dan di Mesir ini mereka membuat pilihan raya secara berperingkat-peringkat kerana bila saya berada sana dan saya ikuti pilihan raya mereka, bila ditanya kepada mereka kenapa buat peringkat-peringkat, biasa orang Mesir ni dia tak mahu kalah kita kan. Dia kata sebab kami ramai, dia kata. Saya kata Indonesia pun ramai juga, sehari siap pilihan raya ni ya. Tapi Indonesia satu hari boleh siap ya, boleh manipulasi. Tapi mereka sampai 3 bulan ya, kerana lebih ya. Tetapi sebenarnya di Mesir ini dia ada 27 wilayah ataupun dipanggil sebagai muhafazah ya. Dan raya dibuat peringkat-peringkat 999, dan antara faktor ini ialah kerana pilihan raya ini diuruskan oleh hakim. Dengan sebab itu secara jelasnya pilihan raya Mesir ini ialah pilihan raya yang bebas ya. Tidak dipersoalkan kebebasannya kerana hakim mengambil pendekatan yang adil dan saksama bagi memastikan pilihan raya ini merupakan pilihan raya bebas. Dan di sana tidak ada pengundi pos seperti kita ya. Undian tu apatah lagi memang tak ada ya. Oleh itu dilantik itu memang sah, diterima oleh semua pihak sebagai adil ya. Dan ini kena jelas ya, bahawa pelantikan beliau itu adalah pelantikan yang diterima secara adil dan dianggap sebagai suatu pendekatan yang paling demokratik. Dan disebabkan Mesir ini sebuah negara baru mengenai pilihan raya, kadang-kadang agak melucukan juga ya. Parti bertanding itu banyak ya, bermacam parti ya, ikutlah kesukaan masing-masing. Kalau disebut gitar, simbol partinya gitar. Kalau traffic light ya. Dan macam-macam, banyak berpuluh-puluh pula simbol parti. Kita pening tengok ya, banyak sangat parti ya. Ini parti kecil, tak kira lah kalau dia suku apa, bebas. Maksudnya di sini ialah pilihan raya ini adalah sebuah pilihan raya bebas dan semua orang bertanding, kena tanding ya.
Tidak ada halangan ya. Kalau peminat bola dia boleh simbol bola, semua boleh bertanding. Cuma ya, ada beberapa buah parti besar yang bertanding seperti An-Nur ya, parti Karamah, parti FJP ataupun parti yang dianggoti ataupun disokong oleh Ikhwan dan lain-lain. Dan parti inilah yang kemudiannya mendapat sokongan yang agak ketara pada rakyat. Dan saya lihat pilihan raya mereka itu tidaklah seperti kita dengan kempennya, dengan poster, dengan bannernya, dengan satu boleh saya pergi dengan jumpa dengan Jamal Smart, saya kata patutnya kalau Ikhwan ni belajar berlepas bagaimana posternya, bagaimana, sebab dia mereka baru, mereka tak ada benda gitu ya. Dan bila pilihan raya itu selepas berkempen, mereka memberbaris ramai-ramai mengundi, agak cukup cukup tenanglah pilihan raya ya, sebab belum ada pengalaman begitu. Dan ini merupakan suatu yang menunjukkan bahawa semuanya boleh keluar mengundi dan mengundi secara bebas dan boleh menyuarakan pandangan ya. Dan seperti saya katakan tadi, parti ini merupakan parti yang paling popular. Dan kemudiannya apabila diumumkan pilihan raya, kerana sifatnya bebas, kita dapati FJP merupakan pemenang terbesar, diikuti dengan parti An-Nur ya. Inilah kedudukan parlimennya, dan inilah anggota parlimen dilantik, diketuai oleh Katat ni, dan seterusnya parlimen sempat beberapa kali bersidang ya. Baik, itu peringkat pertama. Peringkat kedua, pemilihan presiden. Dan kalau tidak ada pemilihan presiden, jauh sangat saya tak nampak depan dia. Dalam pemilihan presiden ini ternyata sekali ada beberapa parti atau beberapa individu yang mendapat sokongan besar. Kalau yang terbesar sudah tentu Mursi, diikuti dengan Syafiq, dan juga tokoh yang juga mendapat sokongan besar iaitu Hamdan Sabahi. Beliau ini adalah penyokong kuat kepada Nasir, dan seorang lagi ialah Muhammad Abdul Futuh. Ini merupakan tokoh-tokoh utama yang mendapat sokongan. Dan rakyat mesti menetapkan bahawa kalau tidak ada parti ataupun individu yang mendapat lebih daripada separuh undi, dan dia akan diadakan pemilihan kali kedua. Oleh itu, apa saya tunjukkan di sini tuan-tuan dan puan-puan, proses pelantikan presiden itu merupakan proses yang menepati prinsip-prinsip raya. Dengan sebab itulah, seperti yang saya katakan tadi, bahawa mempertahankan beliau itu merupakan suatu yang penting, yang hakiki, kerana kalau kita menghormati pilihan raya, inilah prosesnya. Kalau proses demokrasi dilantik secara undi, nak turun pun dengan cara undi ya, bukan dengan cara rampasan kuasa ataupun pembunuhan secara zalim ya. Dan akhirnya berlaku kesenangan kedua yang membawa kepada persaingan antara Muhammad Mursi dan Ahmad Syafiq. Dan dalam pemilihan ini sebagaimana yang terlihat bahawa sekali lagi terbukti pilihan raya ini dilakukan secara adil, bebas dan telus. Dan mereka juga menggunakan pendekatan celup jari ya. Tu yang nampak semua celup jari dia. Tapi celup jarinya tahanlah beberapa minggu ya. Sebenarnya celup jari ini pakai di semua tempat sebenarnya, tapi negara kita saja celup jari ini boleh hilang serta-merta ya. Oleh tuan-tuan dan puan-puan, sekali lagi saya tegaskan bahawa pilihan raya ini adalah pilihan raya yang diakui dan diterima sebagai bebas, tidak dipersoalkan ya. Oleh itu, pelantikan Muhammad Mursi itu merupakan pelantikan yang diterima oleh semua masyarakat sebagai pemilihan yang dibuat secara diterima oleh rakyat ya. Dan sudah tentu seperti saya katakan tadi, dalam pemilihan ini ternyata sekali bahawa Mursi berjaya mendapat lebih daripada Syafiq, lebih kurang 1 juta lebih daripada Syafiq, dan beliau dilantik sebagai presiden secara demokratik yang pertama di Mesir. Mana zaman Firaun sampai hari ini ada yang pertama, tapi sebab setahun dia. Tetapi ternyata sekali ya, bahawa pelantikan itu sebenarnya kita tahu bahawa tidak mudah, kerana Mursi berdepan dengan banyak masalah ya. Beliau banyak membuat pendekatan yang walaupun setahun, tetapi berjaya membuat pendekatan yang membawa Mesir move forward ya. Dan sudah tentu bagi banyak negara terdapat kekhawatiran kalau Mesir ini berlaku perubahan, ia akan memberikan kesan besar kepada dunia Islam dan dunia secara keseluruhannya. Ini telah banyak kita bincangkan, dan beliau banyak membuat pendekatan yang cuba memperbaiki kehidupan rakyat. Saya tak akan huraikan satu persatu, tetapi yang jelasnya beliau merupakan presiden yang pertama ya, yang mengambil pendekatan yang cuba untuk membawa perubahan yang sebenarnya diterima oleh rakyat, tetapi seperti saya katakan tadi banyak masalahnya ya. Sebagai contoh, kalau si gambar sebagainya, kalau dulu begitulah keadaannya, sekarang ni begini ya. Dan beliau menegaskan dari segi pendekatan beliau itu cuba mengikuti apa yang pernah dilakukan oleh khalifah dan sebagainya.
Dan beliau seorang yang kita tahu seorang yang warak ya, maknanya beliau menjadi imam dan sebagainya. Tetapi seperti katakan tadi bahawa pemerintahan Morsi merupakan pemerintahan yang berdepan dengan suatu suasana yang amat sukar. Antara yang paling penting ialah komitmen angkatan tentera ya. Dengan sebab itulah apabila beliau menjadi presiden, antara perkara yang beliau lakukan bagaimana untuk mendapat sokongan tentera. Tentera di Mesir agak berbeza dengan tentera negara kita. Di Mesir tentera ini ialah golongan elit ya. Mereka ada nursery atau kindergarten untuk tentera, ada mes tentera, ada hospital tentera ya. Tentera ini luar biasa ya. Dan dikatakan tentera menguasai 1/3 daripada ekonomi Mesir ya. Mereka bukan sekadar jaga negara ya, mereka juga berniaga ya. Boleh bayang ya. So maknanya tentera bukan sekadar tentera dalam pahaman biasa, tetapi tentera yang sebenarnya menunjangi masyarakat. Dan ini masalah ya. Selain itu kita dapati bila saya menembual rakyat Mesir ini ya, mereka mengharapkan perubahan besar ya. Segala-galanya harus dilakukan oleh Morsi dalam tempoh beberapa bulan dalam menjadi presiden ya. Mereka mahukan perubahan ya, suatu lebih baik ya. Dan pada waktu yang sama juga kita tahu bahawa Israel juga merupakan ancaman kepada Mesir, kerana pada waktu itu juga berlaku ya serangan ke atas Gaza ya. Dan satu perkara yang juga saya sebutkan sini ya, Mesir sebuah negara yang tidak sama seperti negara kita ya. Sebab Mesir adalah sebuah negara pada anggapan saya dalam 17 kali melawat Mesir itu ya. Mesir adalah negara yang sistemnya agak tidak begitu mantap ya, tidak bersistem ya. Dan sekecil-kecil perkara ialah sebesar-besar perkara ya. Kalau pelajar-pelajar kita yang berada di Mesir, mereka amat memahami berurusan dengan pemerintah Mesir ataupun jabatan-jabatan ini kadang-kadang mengambil berhari-hari untuk selesai ya. Dan ini bukan perkara biasa ya. Dan kadang-kadang bagi orang Mesir logik mereka itu tak sama logik kita ya. Antara perkara yang saya perhatikan pada waktu malam ya, kereta sebahagian tak pasang lampu ya. Sebab dia kata bahawa pasang lampu ada, lampu jalan ada, logik dia ya. Dan saya pun tak faham itu logik mereka ya. Ini merupakan satu perkara yang kadang-kadang kita susah nak faham. Umpamanya kalau di jalan-jalan besar ya, kita untuk mengelakkan pemandu speeding kita pakai ES, orang tak speeding ya. Di sana untuk mengelakkan pemandu buat laju, dia buat bam di tengah jalan lebuh raya ya. Nah, betul orang. Saya logik saya tak faham ya. Kita yang tak biasa kalau beli Skandaria itu memang melompat-melompat kita ya. Itu saya tak faham. Mana logik mereka itu lain logik kita ya. Betul kan? Betul. Saya setuju kalau orang laju lebuh raya utara selatan buat bam setiap 1 km. Tak ada laju ya, tak payah ES. Itu negara mereka negara yang saya lawat 15 kali tu dah faham dah semua Mesir. Ini contoh, tak masuk di pentadbirannya dan sebagainya. Logik yang kita tak faham ya. Oleh itu beliau mewarisi sebuah masyarakat yang sukar ya. Bagi saya sukar. Sesiapa sahaja akan berdepan masalah yang sama. Ini tidak termasuk kerana masyarakat yang terbagi kepada banyak kumpulan. Kalau kumpulan sekular itu ada yang nazarisnya, ada yang baatisnya, ada yang pro-sosialisnya dan macam-macam kumpulan. Ada yang liberalnya, ada yang sekular, macam-macam. Islamis juga terbagi banyak kumpulan. Ikhwan juga pecah pada berbagai kumpulan. Dalam golongan Islam ini ketika zaman Mubarak digalakkan perkumpulan Sufi ya. Di Mesir ini Sufi macam-macam ya. Kalau sampai kepada perayaan Sufi saat ketika 10 Muharram ya, luar biasa ya. Ada Sufi yang menari, ada yang pukul gendang, macam-macam Sufi ya. Luar biasa digalakkan ya. Kerana dia tahu kumpulan Sufi ini adalah kumpulan yang tidak menerima kumpulan Haraki ya. Ada kumpulan Salafi, ini satu kumpulan yang mendapat dukungan daripada Arab Saudi ya. Ada juga kumpulan-kumpulan lain yang ekstrim, Jamaah Islamiyah masih ada lagi ya, yang bagi mereka sama Islam atau kafir ya. Itu satu kumpulan lagi ya. Untuk banyak sangat kumpulan yang terpaksa ditangani oleh Muhammad Morsi ini. Oleh itu saya melihat bahawa tak mudah ya. Ikhwan juga ada kelemahannya ya, sebab telah terlampau lama ditindas ya. Mereka juga berdepan dengan masalah-masalah untuk memantapkan, walaupun mereka ini paling tersusun, tetapi ada juga kelemahan sebab mereka sebagian besarnya bergerak di bawah tanah ya. Dan satu masalah besar di Mesir ini adalah masalah kemiskinan. Ini luar biasa ya. Gambar saya tunjukkan lah gambar kubur ya. Di Mesir ini dikatakan ada sama 3 juta duk tak kubur. Saya tak faham macam mana orang duk tak kubur ya. Di mana-mana ya. Sebab ketika berlakunya perang Arab Israel tahun 1967, ramai penjarahan ke kota Kahirah ya. Dan di sana banyak kubur ya. Dan apa yang mereka lakukan ya, kubur mereka itu tak macam kubur kita. Kubur kita ni kalau 3-4 hari itu dah busuk ya. Mereka saya dapati bahawa dia buat macam kompartmen di bawah ya. Dan apabila bubuh apa ni astro punya kita ni, bubuh apa nama ni telefon jadi macam rumah ya. Tetapi saya nak gambarkan bagaimana kemiskinan itu luar biasa ya.
Dan bagi masyarakat Mesir ini, antara yang kaya dengan yang miskin itu cukup luar biasa. Di kawasan-kawasan seperti Muhandisin, itu kawasan orang kaya, ya. Kawasan Giza ni kawasan miskin, ya. Mana kalau yang miskin itu miskin betul, yang kaya-kaya betul, ya. Dan ini merupakan satu perkara yang sukar, lebih-lebih dengan ekonomi yang memerlukan suatu pembelaan yang serta-merta, ya. Dan ini agak berbeza, ya. Kalau kita banding Tunisia, ya. Tunisia penduduk 12 juta, ya. Secara umumnya masyarakat Tunisia ni mereka katakan middle class, ya. Tetapi di Mesir ini yang kaya ni luar biasa, yang bercuti ke Paris, ke London, ya. Tapi yang miskin itu, ya, kalau saya melihat kemiskinan kadang-kadang luar biasa, ya. Bagaimana mereka terpaksa, ya, untuk mendapatkan makan, itu pun satu perkara yang menjadi cabaran, ya. Baik, ini antara halangan besar, ya. Sebaik sahaja beliau melantik menjadi presiden, Mahkamah Agung membatalkan pelantikan ahli parlimen. Ya, ini adalah cabaran terbesar kerana kehakiman di Mesir ini amat luar biasa dari segi kuasanya, ya. Malahan satu ketika parlimen kuasa hakim hampir nak memecat Morsi sendiri, ya. Mana hakim ada kuasa sampai begitu sekali, ya. Dengan sebab itulah beliau menghapuskan hak kehakiman ini, ya. Dan itu dijadikan alasan oleh kumpulan pemerintah bahawa beliau ini seorang otokritik, ya. Tetapi kalau tak buat macam tu dengan dia berjalan, ya. Terbukti parlimen dilantik oleh rakyat boleh dibatalkan oleh kehakiman kerana dikatakan mereka dilantik ini tidak mewakili, ya. Sedangkan pelantikan mereka itu berdasarkan pada referendum. Dalam konteks ini, seolah-olah dalam konteks Mesir pada hari ini, hakim itu segala-galanya boleh membatalkan pilihan rakyat, ya. Dan ini merupakan satu perkara yang menukarkan beliau. Lebih-lebih lagi, hampir sebagian besar hakim-hakim ini merupakan bekas tinggalan rejim Husni Mubarak. Kita boleh tentulah apa berlaku, ya. Sebab hakim ni dulu waktusan nak ni pun boleh, nak menang pun boleh, nak kalah pun boleh, ya. Saya fahamkan apa nama ni kita punya apa nama pilihan raya ni, petition kalah semua, kan. Mana dah buat keputusan sebelum pergi mahkamah, buat keputusan kalah semua, kan. So tak payah, si hakim ni ada kuasa, orang tak sedengar, ya. Dan inilah antara cabaran. Saya menunjukkan gambar saja. Ini adalah tokoh-tokoh yang terpaksa dihadapi oleh Husni Mubarak. Saya nak bawa tuan-tuan sedikit dalam memahami politik Mesir ini, ya, bagaimana proses politik berlaku di Mesir. Mesir, tuan-tuan dan puan-puan, merupakan antara negara yang terawal mengamalkan pilihan raya. Pilihan pertama diadakan tahun 1924, ya. Saya akan tunjuk saya sebentar selalu. Kerana kita dapati Mesir selepas dijajah oleh British tahun 1882, disebut oleh Ustaz Tuan Guru tadi, bagaimana selepas ditewaskan di Tel Kabir, pembentukan Urabi, British menjajah Mesir. Tetapi setelah berlaku satu peristiwa bernama peristiwa Din Shawai, iaitu peristiwa di mana tentera British, ya, menindas penduduk di Shawai apabila berlakunya peristiwa pembunuhan penduduk tempatan, berlakunya kebangkitan rakyat Mesir, dan akhirnya muncul satu kumpulan yang dipanggil sebagai kumpulan Parti Waqf ataupun perwakilan. Dan Waqf ini sebenarnya adalah pelopor kepada gerakan kemerdekaan di Mesir. Kalau di Mesir macam UMNO lebih kurang, ke Waqf ni UMNO Mesir lah pada lebih kurang, ya. Dan akhirnya Shah Zaglo dipilih menjadi Perdana Menteri. Dan sejak tahun 1924 hinggalah tahun 1950, Mesir telah mengadakan pilihan raya. Dalam kata yang lain, Mesir merupakan sebuah negara yang punya pengalaman yang lama di segi pilihan raya ini, bukan baru, ya. Tetapi saya tunjuk di sini, ya, bagaimana, ya, Parti Waqf tiap-tiap kali pilihan raya diadakan mereka terlibat. Tetapi ada masanya menang, yang kosong tu berlaku pecahan parti dan mereka kalah. Tetapi yang pentingnya pilihan raya diadakan. Cuma pada waktu itu Waqf tidak dapat bertahan lama kerana dia berdepan dengan dua kuasa menjadi saingan. Pada waktu itu ialah istana, dan yang keduanya ialah British. Yang kedua-duanya mainkan peranan untuk menjatuhkan Parti Waqf, sehingga parti ini tak pernah tempoh penggalnya lebih daripada 3 tahun, ya. Tetapi pilihan raya tetap diadakan. Dan satu perkara yang tuan-tuan lihat di situ, ya, ketika pilihan raya ini diadakan, kumpulan yang paling dominan ialah kumpulan tuan tanah, ya. Tetapi selepas tahun 1962, kumpulan tuan tanah dimusnahkan oleh Gamal Abdel Nasir dan muncul golongan tentera. Oleh itu golongan tentera ialah golongan yang mengambil alih dominan tuan tanah sebelum tahun 1952, ya. Dengan sebab itulah kalau kita lihat antara perkara yang dilakukan oleh Gamal Abdel Nasir apabila beliau menjadi presiden ialah menghadkan pemilikan tanah kepada sekitar 250 fedan semata-mata. Fedan lebih kurang pelung begitu, ya. 250 sahaja, yang lainnya dimilik negarakan. Kerana golongan tuan tanah ini merupakan golongan yang paling berpengaruh di Mesir, ya. Dan kita tahu bahawa pada tahun 1952 Gamal Abdel Nasir merampas kuasa, dan ketika merampas kuasa Gamal Abdel Nasir mengatakan bahawa mereka akan memerintah selama 6 bulan sahaja.